bersenam menyihatkan badan. Selamat pagi murid-murid. Hari ini bersama saya, Cikgu Lau, kita akan belajar mengenai bersenam. Murid-murid semua pernah bersenam? Tak pernah. Inilah contoh-contoh bersenam. Jom kita mengetahui lebih lanjut mengenai bersenam. Jom. Senaman ialah pergerakan badan yang dilakukan berulang kali secara terancang dan berstruktur bertujuan untuk meningkatkan atau mengekalkan satu atau lebih komponen kecergasan fizikal. Senaman juga melibatkan penggunaan dan pengeluaran tenaga yang banyak. Apa kata Yaya dibawakan khas oleh Quick Finance House. Ayo, pantas, pantas! Yeay, sampai! Penatnya! Macam mana kau boleh lari laju dari aku ni? Aku sentiasa bersenam, barulah lebih cergas dan bertenaga. Aduh, letihnya. Macam nak pengsan. Ini mesti korang tak suka bersenam ni. Mana ada? Aku suka bersenam lah. Macam mana suka bersenam tapi tak bertenaga ni? Suka je, tapi tak buat bersenaman tu. Hayya, ini macam pun adakah? Terbaik. Banyaklah terbaik, nanti dah sakit baru tahu. Senaman ni untuk badan dan minda kita juga. Bila bersenam, badan kita jadi sihat dan cergas. Otak kita pula jadi cerdas. Ingat tau kawan-kawan, senam jangan tak senam. Terdapat 3 fasa dalam bersenam. Fasa pertama, memanaskan badan. Fasa kedua, pelakuan atau aktiviti. Dan fasa ketiga, menyejukkan badan. Memanaskan badan dilakukan selama 10 minit atau lebih. Boleh dimulakan dengan berjalan perlahan. Kebaikan memanaskan badan. Mengelakkan kecederaan, meningkatkan prestasi, mengelakkan kekejangan otot, dan menyesuaikan kadar denyutan jantung. Kebaikan penyejukan badan. Menurunkan suhu badan secara beransur-ansur, menjaga semula otot-otot, menggalakkan pengaliran darah ke jantung dan mengurangkan kesakitan selepas bersenam. Jenis-jenis senaman. Jogging atau berjalan perlahan. Berbasikal. Regangan. Sukan. Tarian atau aerobik. Okey, sebelum saya pergi kepada faedah-faedah senaman, saya ingin menerangkan secara ringkas kepada anda semua tentang senaman. Senaman merupakan satu aktiviti yang mudah dan bagus untuk dilakukan. Ia perlu dilakukan secara berterusan dan senaman juga perlu dijadikan sebagai amalan harian baik golongan muda hingga tua. Ayo. Antara faedah-faedah senaman adalah yang pertama, senaman boleh mengurangkan berat badan kita sendiri. Dengan mempunyai berat badan yang ideal, kita lebih berkeyakinan untuk tampil berhadapan dengan masyarakat. Samping itu, dengan mengambil pemakanan yang seimbang, kita juga mampu untuk mengurangkan berat badan kita.
Okey. Untuk faedah senaman yang kedua adalah dengan senaman kita dapat mengurangkan paras gula dan lemak dalam tubuh kita. Jika kita mampu mengawal paras gula dalam badan kita, kita dapat mengelakkan atau menghindarkan diri kita daripada penyakit kencing manis. Okey. Dan jika kita dapat mengurangkan paras lemak dalam tubuh badan kita, kita dapat mengelakkan daripada badan kita menjadi obesiti. Untuk faedah bersenam yang seterusnya. Dengan bersenam, kita membolehkan atau kita dapat membuatkan diri kita berasa lebih cegas dan bertenaga. Di sini dapat disimpulkan, dengan bersenam, apabila diri kita cegas dan bertenaga, kita mampu untuk melakukan kerja-kerja seharian kita dengan lebih cepat dan juga sempurna. Untuk faedah senaman yang seterusnya ialah senaman dapat mengurangkan tekanan jiwa. Di sini saya dapat uraikan, dengan senaman kita dapat mengosongkan fikiran kita dan juga dapat menghiburkan hati kita. Justru kita dapat mengurangkan masalah-masalah yang terdapat dalam fikiran kita. Dan dengan senaman kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara kawan dan juga adik-beradik. Faedah bersenam. Mengurangkan berat badan. Meningkatkan tenaga untuk melakukan tugasan harian. Menjadi lebih aktif. Kadar metabolisme tinggi. Mood menjadi lebih baik. Mengurangkan tekanan jiwa. Lebih sehat. Dan tidur lebih enak. Tips elak bosan bersenam. Berhenti memberi alasan. Memulakan dengan perlahan, tetapkan sasaran anda, gabungkan aktiviti, jadikan rutin, curi masa, fleksibel dan konsisten. Minum air kosong dengan banyak selepas bersenam bagi menggantikan air yang hilang semasa melakukan aktiviti. Selain bersenam, kita juga perlu mengambil makanan yang seimbang untuk kekal sehat. Contoh piramid makanan. Patrick dan kawan-kawan. Bersenam. Hello Bobby, awak makan biskut. Saya ingat awak baru makan. Julia, Wayne dan Sam sedang makan lollipop. Awak nak juga, Bobby? Saya tak pernah tengok sesiapa makan begitu banyak lollipop sekaligus. Oh tidak, kawan awak berkongsi pizza. Tapi awak makan sebiji pizza tu sendiri tanpa berkongsi. Apa? Sekarang awak nak makan aiskrim? Air soda? Buah? Dan keripik? Serta biskut.
Bobby, awak hampir macam balon sekarang. Tengok, Bobby. Kawan-kawan awak sedang bermain. Dan Patrick mahu awak sertai mereka. Lari, Bobby, lari. Apa? Awak sudah penat? Itu Wen dan Sam. Mereka mau tolong awak bawa Bobby. Kesian Bobby. Badannya sudah tidak muat. Ivan mau duduk di sebelah Bobby, tapi saya rasa tiada tempat yang cukup. Sekarang Bobby kelihatan sedih. Dia semakin gemuk setiap hari. Dia tidak sihat. Apa dia patut buat? Patrick tahu apa nak buat. Ya, bersenam. Itu yang Bobby kena buat. 1 dan 2 dan 1 dan 2 dan... Hati-hati! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow, Bobby. Tada! Tengok awak sekarang. Saya kagum. Bukankah seronok untuk jadi kurus dan cerdas? Bersenam setiap hari. Tidak perlu jumpa doktor. Bersama saya, Ans, dalam pertandingan berat badan unggul. Para peserta dalam pertandingan ini akan diadili mengikut BMI dan ukur lilit pinggang masing-masing. Untuk makluman anda, bagi mendapat kiraan BMI para peserta, mereka akan dinilai mengikut formula BMI. Berat badan dalam kilogram bahagi dengan ketinggian meter kuasa 2. Dan kini, marilah kita berkenalan dengan para peserta kita. Inilah dia, para peserta kita. Hai, saya Rino Best. Hai, saya Rina Best. Mesin penimbang khas ini akan menentukan siapakah yang memiliki berat badan terunggul. Baiklah, kita mulakan pertandingan ini dengan kategori lelaki. Persilakan peserta lelaki, Rino Best. Kita akan mengambil ukur lilit pinggang Rino Best. Jumlah ukur lilit Rino Best ialah... Sekarang kita akan mengambil bacaan BMI. Berat badan Rino Best adalah 85 kg bahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rino Best 1.55 meter. BMI Rino Best ialah 36. Oh, ini bermakna Rino Best gagal dalam mendapatkan berat badan unggul. Rino Best berada dalam kategori obes. Dipersilakan peserta wanita, Rina Best. Kita akan mengambil ukur lilit pinggang Rina Best. Jumlah ukur lilit Rina Best ialah... Sekarang, kita akan mengambil bacaan BMI. Berat badan Rina Best adalah 60 kg bahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rina Best 1.5 meter. BMI Rina Best ialah 27. Ini bermakna Rina Best juga gagal dalam mendapatkan berat badan unggul. Rina Best berada dalam kategori berat badan berlebihan. Jangan bersedih dan kecewa Rino Best dan Rina Best di atas kekalahan ini kerana NCD ada caranya. Kami sedia membantu.
Para peserta dalam pertandingan ini akan diadili mengikut BMI dan ukur lilit pinggang masing-masing. Baiklah, kita mulakan pertandingan ini dengan kategori lelaki. Kita akan mengambil bacaan BMI. Berat badan Rhino Best adalah 50 kg bahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rhino Best 1.55 meter. BMI Rhino Best ialah 22. Wow, berat badan unggul. Dipersilakan peserta wanita Rina Best. Kita akan mengambil bacaan BMI beliau. Berat badan Rina Best kini adalah 45 kg dibahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rina Best 1.5 meter. BMI Rina Best ialah wow, 20. Wow, berat badan unggul. Rhino Best berjaya mendapat berat badan unggul BMI kategori lelaki iaitu 22 dan Rina Best berat badan unggulnya ialah 20. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Terima kasih semua. Terima kasih NCD. NCD, ada caranya. Kami sedia membantu. Oh Best. Berat badan berlebihan. Berat badan unggul. Generasi berkualiti, sehat, aktif, dan hebat. Generasi aktif masa kini menjana generasi berkualiti. Ayo kita jom semua satu minda sempurna, bertenaga sihat sentiasa, itu wawasan satu Malaysia. Kita nak sihat, pasti nak sihat, sihat jiwa raga. Nak sihat generasi aktif hebat, cekap bijak, tangkas dan kreatif. Nak sihat generasi aktif hebat, cekap bijak, tangkas dan kreatif. Bersama tuju kejayaan, tingkatkan tahap kecergasan. Ayo kita jom semua satu minda sempurna, kuatkan azam, tingkatkan usaha, bertanggungjawab pada negara. Kita nak sihat, pasti nak sihat, sihat jiwa raga. Nak sihat generasi aktif hebat, cekap bijak, tangkas dan kreatif. Kita nak sihat, pasti nak sihat, sihat jiwa raga. Kita nak sihat, pasti nak sihat generasi aktif hebat. Kesan kurangnya bersenam. Lebih separuh rakyat malas bersenam. Rakyat Malaysia terancam kerana obesiti. 2 daripada 5 orang dewasa mempunyai berat badan berlebihan atau obes.
Berikut adalah laporan berita mengenai masalah obesiti di Malaysia. Kadar obesiti dalam kalangan rakyat negara ini semakin serius dan perlu diatasi dengan kadar yang segera. Jadi rekod Kementerian Kesihatan telah pun menunjukkan pada tahun 1996 kadar obesiti di Malaysia mencatat 44.4% dan pada tahun 2011 ia meningkat 59.1%, kenaikan 15.1% hanya dalam tempoh 15 tahun. Dan peningkatan ini berpunca daripada sikap masyarakat Malaysia yang sering mengamalkan budaya pemakanan yang kurang sihat dan lebih banyak duduk daripada bersenam, dan oleh kerana terdapat pelbagai pilihan makanan, ramai dalam kalangan kita makan dalam kuantiti banyak dalam satu masa sehingga kan tidak mampu untuk mengawal nafsu makan. Dan ramai juga yang kerap duduk di atas kerusi selepas makan dan memberi pelbagai alasan seperti sibuk untuk mengelak daripada melakukan senaman. Lantaran itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ketika merasmikan Bulan Nutrisi Malaysia NMM 2014 Mac lalu menyeru agar orang ramai mengelak daripada makan secara berlebihan dan perlu kerap membuat senaman sebagai langkah utama mencegah masalah obesiti secara berkesan. Dan saranan lain lebih kerap menggunakan tangga dan kurangkan penggunaan lift bagi mengurangkan kalori dalam badan. Sementara itu, Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS pada 2011 yang dijalankan 4 tahun sekali menunjukkan 33.3% atau 5.4 juta penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas mengalami masalah berat badan berlebihan, sementara 27.2% atau 4.4 juta menghadapi masalah obesiti. Ini antara lain berpunca daripada faktor pemakanan yang tidak diambil perhatian oleh kebanyakan penduduk kita yang berada di Malaysia. Dan kajian sama juga menunjukkan 92.5% ataupun bersamaan dengan 16.4 juta penduduk dewasa berumur 18 tahun dan ke atas hanya mengambil kurang 5 kali sajian sayur atau buah-buahan sehari. Dan manakala hanya 64.8% ataupun kiraannya 11.4 juta penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas dilaporkan aktif secara fizikal dalam mengawal berat badan masing-masing. Dan banyak cara boleh dilakukan bagi mengawal masalah obesiti, dan paling utama ialah faktor pemakanan yang menjadi antara cabaran besar dalam usaha mengatasi obesiti. Obesiti meningkatkan risiko mendapat penyakit strok, diabetes, vena varikos atau urat berpintas, kematian keramatan, serangan jantung, sakit sendi atau artritis, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, tidak bersenam juga boleh menyebabkan waktu tidur terganggu, lesu, tidak bermaya dan tidak bertenaga. Pening, dan mudah dijangkiti berbagai jenis penyakit. Tahu, pergi gym lagi 2 kali tau. Memang hebat. Orang tu memang tak boleh lah. Dengan mimpi dah boleh buat macam tu. Jadi lakukan setiap hari lah. Jadi, kenapa kita perlu bersenam? Kerana dengan senaman kita dapat beberapa faedah. Faedahnya ialah meningkatkan kadar metabolisme, menjadi lebih aktif, mendapat kualiti tidur yang lebih baik, dapat mencegah daripada mendapat penyakit, membina otot badan dan juga menjadikan mood lebih baik. Terdapat beberapa perbezaan antara orang yang bersenam dan orang yang tak bersenam. Tak percaya? Tengok ni.
fikir-fikirkan. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam isu yang lain. Ingat jasmani, ingat jasmani. Usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menggalakkan generasi muda terlibat dalam sukar dan bersenam. Satu murid, satu sukan, bersatu kita wujudkan perpaduan, tingkatkan kecemerlangan. Satu bangsa Malaysia, berdisiplin, bersukan, meningkatkan imej negara, melahirkan bangsa sihat satu Malaysia demi mencapai wawasan negara. Semarakkan satu murid, satu sukan, menjadi contoh pelajar terbilang, peningkatan ilmu dan beramal. Satu murid, satu sukan, terus cemerlang, amalkan semangat kesukanan, tingkatkan mutu sukan Malaysia. Semangat setiap kawan, amalan kita, semoga rakyat mampu sejahtera Malaysia. Berdisiplin, bersukan, meningkatkan imej negara, melahirkan bangsa sihat satu Malaysia demi mencapai wawasan negara. Semarakkan satu murid, satu sukan, menjadi contoh pelajar terbilang, peningkatan ilmu dan beramal. Satu murid, satu sukan, terus cemerlang, kita jayakan. Usaha kerajaan dalam menggalakkan amalan hidup sehat dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai tanda keprihatinan kerajaan terhadap kesihatan rakyat, kemudahan riadah disediakan di setiap kawasan perumahan. Ia antara lain bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat. Bersama wartawan Zihan Suziana Abu Daud mendekati masyarakat yang mementingkan kesihatan dengan memanfaatkan kemudahan riadah sebaiknya. Walaupun tidak dikenakan sebarang bayaran, namun jumlah pengguna yang memanfaatkan kemudahan ini masih kurang. Kebiasaannya, ia hanya akan dimanfaatkan sepenuhnya pada setiap cuti hujung minggu. Jika ada pun pada hari biasa, kebanyakan mereka yang menggunakan kemudahan ini biasanya golongan tua dan mereka yang tidak lagi bekerja. Apa yang pasti, inisiatif tersebut sekurang-kurangnya memberi kesan positif kepada rakyat. Kita beriadah dengan anggota keluarga, isteri, anak-anak, boleh sedikit sebanyak boleh mengurangkan stres. Bila tak kerja, saya akan habiskan bersama keluarga, anak dengan isteri saya, jogging, nak keluarkan peluh untuk menambahkan kesihatan kan. Dapatlah 2-3 round jogging dan buat exercise ni. Okeylah kat sini banyak dia punya ni kan untuk exercise. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan, kemudahan riadah ini turut membolehkan para pelajar bergiat aktif dalam aktiviti sukan. Kemudahan dan alat bersenam yang tersedia di kebanyakan taman riadah juga membantu pengunjung untuk melakukan senaman ringan tanpa perlu ke gym. Dekat dengan alam, riadah di persekitaran terbuka sebenarnya lebih baik dan menyegarkan. Jogging, jalan pun tak apa kan, janji. Berpeluh dan bergerak sikitlah darah dalam badan. Okay, saya dapat menyihatkan badan saya dengan minda saya boleh jadi cergas. Dia merupakan tempat yang lengkap seperti taman permainan,
ada tempat gym untuk sukan, ada tempat futsal. Ini pula beberapa aktiviti senaman yang disarankan Pegawai Dietetik Hospital Pantai Kuala Lumpur bagi memastikan kesihatan rakyat terjaga. Contoh-contoh senaman ada banyak ya. Okey, contohnya berjoging, atau melakukan aerobik. Selain itu boleh juga berenang ya. Kemudahan yang disediakan ini sewajarnya dihargai dan digunakan sebaik mungkin oleh rakyat kerana ia ternyata memberi faedah baik dari segi kesihatan maupun sosial. Tidak kira di mana maupun bila, mulakan hari anda dengan senaman. Ia bukan sahaja dapat mencerdaskan tubuh badan, malah mencerdaskan minda anda juga. Untuk itu, lakukan aktiviti senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Laporan Zihan Sujana Abu Daud untuk TV1. Bersenamlah mengikut kemampuan diri masing-masing dan
Sediakan jadual senaman supaya senaman dapat dilakukan dengan konsisten dan teratur. Murid-murid, sekarang semua sudah tahu apa itu bersenam. Kebaikan bersenam, keburukan bersenam. Oleh itu, jomlah kita mulakan bersenam hari ini. Jom. Bye.